Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Nurdamia binti Syed Umar akan menerangkan tentang kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti sekolah dan pendidikan. Baiklah. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 buah sekolah iaitu Tadika Kausar Desa Kofil, yang kedua Sekolah Agama Nusa Perintis 1, yang ketiga SMA Tahfiz Integrasi Al-Khairiyah. Akan kami huraikan setiap analisis yang kami dapati sosial budaya yang terdapat di sekolah kami. Saya kenalkan diri dahulu. Nama saya Sharifah Nurdamia binti Syed Umar daripada PDP PAKK 2. Saya mengajar di sekolah Tadika Kausar Desa Kofil di Sungai Buloh, Selangor. Saya kenalkan Tadika Kausar. Tadika Kausar telah ditubuhkan sejak 2016 yang mempunyai bilangan murid berjumlah 32 orang dan mempunyai 4 orang guru, terdiri daripada 100% Muslim dan semuanya berbangsa Melayu. Seterusnya saya terangkan apa itu sosial budaya. Sosial budaya merupakan sesuatu tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dalam masyarakat tersebut. Selain itu, sosial budaya juga berkaitan dengan cara berfikir dan cara hidup sesuatu masyarakat di sesuatu kawasan. Seterusnya, apa itu kepelbagaian sosial budaya? Iaitu sosial budaya merupakan hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dan dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Seperti di negara kita iaitu di Malaysia, kita mempunyai pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai adat dan juga pelbagai agama, iaitu seperti kaum yang kita ada di Malaysia adalah kaum Cina, kaum India, kaum Iban, bangsa Cina, bangsa India dan juga pelbagai kaum. Yang keduanya pelbagai bahasa, iaitu bahasa ibunda sendiri adalah bahasa Melayu dan ada juga bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Kemudian kita ada juga kaum yang berbangsa India akan menggunakan bahasa Tamil. Baiklah. Seterusnya, terdapat pelbagai faktor sosial budaya yang dapat saya terangkan di sini adalah yang pertama, yang akan saya terangkan adalah agama dan struktur sosial. Baiklah, di struktur sosial yang dapat saya terangkan yang pertama, pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Yang kedua, pelbagai unsur masyarakat dengan status dan peranan tersendiri. Yang ketiga, kedudukan guru dan murid di dalam struktur sosial sekolah. Baiklah, di sini saya akan terangkan Seterusnya, struktur sosial yang berada di sekolah adalah yang pertama, status dan peranan. Yang kedua, tahap pencapaian murid. Yang ketiga, status ekonomi keluarga. Yang keempat, latar belakang keturunan. Yang kelima, pangkat dan kekuasaan. Seterusnya, baiklah, dari segi agama, kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat telah mewujudkan pelbagai jenis budaya yang memaparkan variasi tradisi ataupun pelbagai tradisi dan kepercayaan agama masing-masing yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menjadi tanda tanya kepada kanak-kanak sehingga ke persekitaran sekolah. Contohnya, di Malaysia mempunyai pelbagai bangsa. Jadi mereka kanak-kanak ni akan tertanya-tanya kenapa ada yang tak pakai tudung, kenapa ada yang pakai tudung ataupun kenapa mereka tak solat. Cikgu, kenapa ada kaum tu dia ada tindik dekat atas ni cikgu. Terdapat pelbagai tanda tanya daripada mereka.
Jadi walaupun murid-murid di Tadika Khausar semuanya beragama Islam, kami sebagai guru akan cuba untuk meraihkan setiap perayaan besar kaum-kaum di Malaysia, iaitu dengan memberi pengenalan kepada mereka seperti bagaimana sambutan Hari Raya Cina, bagaimana sambutan Pesta Cahaya ataupun Deepavali. Selain itu, guru juga menerangkan serba sedikit mengenai pakaian tradisi kaum lain dan juga kepercayaan yang dianuti oleh agama lain, sekaligus mengajar mereka untuk hormati walaupun kita berbeza agama dan kepercayaan. Jadi di sini kami mengajar kanak-kanak ini supaya mengenali perayaan-perayaan yang ada. Kami mengenalkan kepada mereka perayaan yang ada di negara kita. Seperti Hari Raya Cina, mengapa mereka menyambut Hari Raya Cina. Jadi kami akan terangkan kepada mereka bagaimana, kenapa mereka menyambut Raya Cina. Menerangkan tentang pakaian tradisi mereka, berbeza dengan kaum Melayu yang kita merupakan memakai pakaian. Untuk perempuan kita akan memakai baju kurung, untuk lelaki kita akan baju Melayu. Manakala untuk Cina, untuk bangsa Cina, bangsa Cina perempuan akan memakai cheongsam. Manakala lelaki akan memakai samfu. Jadi di sini guru akan menerangkan serba sedikit kepada kanak-kanak supaya mereka faham apa itu perbezaan di antara perbezaan agama, perayaan dan juga kepercayaan. Dari segi agama yang dapat kita terangkan, sebab di Tadika Khausar majoriti kami adalah beragama Islam. Jadi mereka akan tertanya kenapa. Contohnya yang lokasi Tadika kami, jiran kami merupakan bangsa Cina dan merupakan dan kepercayaannya adalah Buddha. Jadi kanak-kanak ini pelik ataupun tertanya-tanya kenapa ada patung, kenapa ada lilin. Jadi di sini guru menjadi ruang untuk mereka, menjadi ruang dan juga memberikan mereka jawapan supaya mereka faham dan hormati kepercayaan bangsa lain. Seterusnya, struktur sosial. Dua struktur sosial yang berada di Tadika Khausar. Yang pertama, tahap pencapaian murid. Okey, dapat kita lihat di sini ada dua gambar, dua rajah, iaitu kanak-kanak A menampal lebih kemas berbanding kanak-kanak B. Dapat kita lihat di sini kanak-kanak A iaitu kanak-kanak perempuan ini menampal dengan lebih kemas dan lebih teratur berbanding dengan kanak-kanak B yang hanya menampal dan kita dapat lihat ada lompong-lompong di sekeliling kertas beliau. Yang kedua adalah status ekonomi keluarga, iaitu di Tadika Khausar merupakan tadika swasta. Dari segi struktur sosial pula, latar belakang ibu bapa yang menghantar anak-anak di Tadika Khausar kebanyakannya dalam kalangan kaki tangan awam dan juga swasta yang bekerja di Kuala Lumpur. Tetapi terdapat 5 kanak-kanak daripada pusat asuhan yang merupakan asnaf dan juga anak yatim. Jadi di Tadika Khausar, kami merupakan tadika swasta dan ibu bapa kebanyakannya bekerja di Kuala Lumpur dan merupakan golongan yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi. Tetapi kami terdapat 5 kanak-kanak daripada pusat asuhan yang merupakan asnaf. Terdapat pelbagai latar belakang, ada yang daripada Sabah, ada juga daripada Perak dan ada juga daripada Melaka. Daripada latar belakang mereka ini berbeza-beza. Ada juga yang tidak mampu, yang ada juga yang merupakan anak-anak yatim. Jadi kami terdapat 5, kami menerima anak-anak yatim daripada pusat asuhan tersebut dan ini merupakan status ekonomi keluarga di Tadika Khausar. Itu sahaja yang saya akan terangkan di tadika saya. Seterusnya sahabat saya akan sambung, Nurul Izzah.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita teruskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah kami, saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Izzah binti Abu Bakar daripada PDP Unit PI 2 yang kini merupakan seorang guru yang mengajar di Sekolah Agama Nusa Perintis 1 yang terletak di Gelang Patah, Johor. Baik, sedikit pengenalan tentang sekolah saya. Sekolah saya diberi nama Sekolah Agama Nusa Perintis 1 atau singkatannya SANP 1, merupakan sekolah agama guna sama dengan Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Perintis 1 semenjak dari tahun 2003 ia ditubuhkan. Terkini 17 orang guru yang mengajar seramai 807 orang murid beragama Islam dengan 99.9% muridnya berbangsa Melayu. Hanya terdapat 3 orang murid yang berbangsa India yang juga merupakan murid beragama Islam. Baik, dengan menjadikan sekolah saya sebagai contoh, kita teruskan dengan faktor yang ketiga, iaitu jantina. Apakah itu jantina? Jantina merupakan sejenis kelamin bagi organisma hidup yang mana kita gelar lelaki dan perempuan. Jantina juga merupakan perkataan yang digabung daripada dua perkataan, iaitu jan untuk jantan dan tina dari betina. Maka jadilah jantina. Dalam definisi lain juga, jantina merujuk kepada perkataan teknikal yang bermaksud ciri-ciri tingkah laku ataupun psikologi berkaitan dengan lelaki atau perempuan. Maka melalui definisi dapatlah kita lihat perbezaan tingkah laku antara lelaki dan perempuan. Baik, perbezaan lelaki dan perempuan kebanyakannya adalah disebabkan oleh proses sosialisasi dalam budaya. Proses sosialisasi atau penghayatan norma dan juga nilai masyarakat seringkali berkaitan dengan jangkaan peranan. Perkara ini juga mewujudkan ketaksamaan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat, di mana perbezaan asas antara jantina dapat kita lihat dalam struktur kelas, peranan dalam institusi keluarga, keutamaan pendidikan, pekerjaan dan banyak lagi. Kita ambil contoh perbezaan murid lelaki dan murid perempuan di Sekolah Agama Nusa Perintis 1. Kita dapat lihat perbezaan dari aspek psikologi ataupun daripada aspek tingkah laku, di mana murid perempuan dilihat lebih tekun dalam pembelajaran berbanding murid lelaki. Malah murid perempuan lebih mengikut disiplin berbanding murid lelaki. Murid perempuan juga dilihat lebih pandai berbanding murid lelaki. Baik, ini dapat dilihat melalui paparan gambar yang ditunjukkan. Melihat kepada paparan gambar,
Jelas perbezaan murid lelaki dan murid perempuan ketika dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Namun, kita tidak menafikan adanya segelintir atau sebilangan kecil murid lelaki yang lebih tekun, lebih mengikut disiplin, malah lebih pandai jika dibandingkan dengan murid perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan daripada rakan saya. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Okey, nama Nursuzilah binti Musannif daripada PAI 2. Sekolah Menengah Agama Tafiz Integrasi Al-Hairiah ataupun disebut sebagai MATAM dalam kurungan Al-Falah. Okey, baiklah, slide selanjutnya kita akan tengok persekitaran sekolah. Ini yang merupakan gambar persekitaran sekolah SMA Integrasi Al-Hairiah, ini dalam kurungan Al-Falah. Okey, kenapa nama SMA Tahfiz Integrasi sedangkan SMA ni merujuk kepada sekolah menengah agama, menengah. Kerana di dalam sekolah menengah Tahfiz Integrasi Al-Hairiah ni ada sekolah rendah. Jadi 2 in 1. Bila rendah nama dia Al-Falah, kalau menengah SMA Tahfiz Integrasi Al-Hairiah. Sebenarnya sekolah ini baru mendaftar di bawah Kerajaan Johor ataupun Jabatan Agama Johor menjadi SMA Tahfiz Integrasi Al-Hairiah. Okey, sebelum ni sekolah ni dikenali sebagai MATAM, iaitu Mahat Tahfiz Al-Hairiah Mersing. Okey, saya akan bercerita mengenai sejarah serba sedikit berkenaan dengan sekolah ini. Okey, Sekolah Menengah Agama Integrasi Al-Hairiah Mersing yang ini Al-Falah, yang ini peringkat rendah lah, mula ditubuhkan sejak 2014. Pada mulanya sekolah ini hanya mengajarkan pelajar kelas fardu ain dan mengaji sahaja. Maksudnya di dalam sekolah ni hanya berfokus pada kelas fardu ain dan mengaji lah. Datangnya daripada masyarakat setempat biasanya dan murid-murid semualah yang boleh mengaji. Okey, tetapi daripada tahun ke tahun kelas ni dapat sambutan memberangsangkan di kalangan penduduk Mersing dan berkembang menjadi satu institut pendidikan iaitu SMA Tafiz Integrasi Al-Hairiah, iaitu Al-Falah. Okey, terkini pelajarnya mencecah 300 pelajar, rata-rata pelajar beragama Islam, iaitu sebanyak 98% berbangsa Melayu, manakala 2% berbangsa India Muslim. Baiklah, pada slide ini kita akan membincangkan berkenaan faktor yang mempengaruhi sosio-budaya di sekolah daripada aspek bahasa dan etnik. Okey, yang pertama kita lihat kepelbagaian budaya tercetus daripada kepelbagaian bahasa, kaum, etnik, latar belakang dan amalan masyarakat. Okay, yang kedua, secara fitrahnya manusia itu dijadikan secara berkelompok, budaya yang berbeza dan semua mesti menerima dan menghormati antara satu sama lain. Justru, pengadaptasian kepada kehidupan multietnik perlu diberikan perhatian agar nilai keharmonian dan perpaduan dapat dicapai. Okey, seterusnya jenis-jenis sekolah yang berada di Malaysia. Okey, sekolah kebangsaan biasanya sinonim dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Okey, yang kedua, sekolah jenis kebangsaan Cina iaitu menggunakan bahasa penghantar Mandarin. Okey, selanjutnya kita tengok sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa penghantar Tamil sebagai bahasa ibunda mereka. Hasil daripada pembahagian ini memberikan peluang kepada murid memahami bahkan bertutur menggunakan lebih daripada satu jenis bahasa. Okey, saya datangkan contoh pada video yang akan datang ni. Pelajar darjah 1 bernama Firash. Dia berbangsa India Muslim. Pada sekolah pagi dia sekolah kebangsaan jenis Tamil, manakala sesi sekolah petang dia sekolah di sekolah Melayu. Jadi kat situ Firash ni dia dapat dua bahasa.
Baiklah, seterusnya saya sambung kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti, sekolah dan pendidikan. Itu dari segi struktur sosial, guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat, resam, kepercayaan dan agama. Ini akan membolehkan guru memberikan layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan individu. Contohnya sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai latar belakang yang kurang berkemampuan ataupun mempunyai masalah dalam pembelajaran, jadi guru akan lebih memahami ataupun akan mencari cara untuk mengajar dia dengan lebih baik, dengan agak berbeza dengan rakan yang lain, mengikut kemampuan kanak-kanak tersebut ataupun individu pelajar tersebut. Okey, yang kedua, peningkatan kendiri pada guru apabila guru mempelajari budaya kaum lain, yang mana merupakan tanggungjawab guru untuk meningkatkan profesion seorang guru yang mengajar di sekolah, terutama semasa berinteraksi dengan ibu bapa pelajar yang berlainan kaum. Jadi kita sebagai guru perlu meningkatkan kendiri, iaitu dengan mempelajari budaya-budaya kaum lain untuk meningkatkan lagi profesion seorang guru. Seterusnya akan saya sambungkan kepada implikasi yang seterusnya. Seterusnya, bagaimana kepelbagaian sosial budaya dan perbezaan ini memberi kesan terhadap komuniti sekolah dan pendidikan. Baik, dari aspek guru, guru haruslah menjadi suri teladan, menunjukkan sikap adil dan tidak bias, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih kepada pelajar semasa sesi pembelajaran dan pengajaran ataupun semasa di sekolah. Guru sebagai penyampai ilmu perpaduan dalam kepelbagaian sosial budaya. Guru perlu bijak mengendalikan kelas agar suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk. Maka guru boleh menggunakan pembelajaran kooperatif agar dapat melibatkan semua murid di dalam bilik darjah. Dapat dilihat tugas guru adalah untuk membimbing pelajar mencapai potensi diri dalam pencapaian akademik, sosial dan vokasional. Dari aspek murid, murid sudah semestinya perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni supaya mereka dapat melihat perbezaan yang wujud itu merupakan sesuatu yang positif, yang mana mereka perlu berupaya untuk mengharmonikan perbezaan tersebut, meraihkan perbezaan yang ada. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada slide selanjutnya iaitu implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti sekolah dan pendidikan daripada aspek bahasa dan etnik. Okey, kita tengok implikasi yang pertama, guru perlu memiliki pengetahuan, kesedaran dan kemahiran yang tinggi berkenaan ilmu tentang kebudayaan kaum lain bagi memudahkan proses penyampaian maklumat dengan lebih tepat serta memberikan pengalaman yang bermakna kepada para pelajar ataupun murid. Maksudnya kat sini guru perlu menguasai ataupun memahami latar belakang pelajar daripada pelbagai kaum, barulah guru boleh menyampaikan dengan lebih tepat yakni maklumat ataupun ilmu tersebut secara berkesan kepada seseorang murid. Itu daripada perspektif kesan kepada guru. Kemudian kita beralih kepada kesan murid. Murid dapat bergaul mesra dan bertukar-tukar dalam mempelajari bahasa ibunda antara satu sama lain, yang mana amalan ataupun budaya ini boleh
membawa kepada penyatupaduan kaum. Kalau kita lihat kat sini, bahasa dan etnik seperti mana yang saya jelaskan pada video yang akan datang ni. Jadinya bahasa ni, kita sekiranya berlaku sosio budaya di dalam sesuatu sekolah, maka kita akan lihat kat situ pelajar cuba berkomunikasi dalam bahasa lain dan pelajar tersebut akan mengajarkan kepada pelajar lain lah. Okey, ini merupakan contoh sosio budaya yang berwujud di sekolah menengah agama koperasi dan khairiah Al-Falah dan Kak Lindan. Kita tengok kat sini pelajar ni bermain dengan pelajar berbangsa Melayu. Kemudian pada gambar yang kedua, watak seorang guru dan seorang murid yang terima kasih. Berbual lah. Jadi Firas ni kalau kita tengok kat sini, dia boleh translate secara langsung apabila ditanya oleh guru. Contoh, apa khabar? Dia telah menjelaskan di dalam bahasa Tamil. Sebab Firas ni sekolah pagi, dia bersekolah di sekolah jenis Tamil pada sesi pagi. Demikian kesimpulannya. Kepelbagaian antara budaya itu penting dalam mewujudkan warna-warni dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sekiranya kepelbagaian itu mewujudkan perbezaan yang ketara dan perbezaan itu tidak diuruskan dengan sebaik mungkin, maka akan menimbulkan kontroversi atau konflik sosial. Justru, kepelbagaian sosio budaya yang wujud dalam sesebuah masyarakat dan negara, khususnya di sekolah, seharusnya diberikan perhatian dan seterusnya diberi pendedahan awal, khususnya kepada masyarakat muda pada hari ini dan sudah tentunya melalui pendidikan. Kerana apa? Kerana sekolah merupakan platform terbaik untuk mendidik mereka, di mana mereka pelajar ini yang berusia antara 7 hingga 17 tahun banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. Oleh yang demikian, institusi pendidikan yang ada pada hari ini perlu menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada dengan memainkan peranan penting agar usaha untuk mewujudkan keharmonian sekaligus perpaduan dalam masyarakat dapat dicapai. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.